طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع طلع النور المبين نور خير المرسلين نور أمن وسلام نور حق ويقين سقه الله تعالى رحمة للعالمين فعلى البر شعاع وعلى البحر شعاع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع مرسل بالحق جاء نطقه وحي السماء قوله قول فصيح يتحدى البلغاء فيه للجسم شفاء فيه للروح دواء أيها الهادي سلاما مع القرآن علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi kepada kita taufik untuk membaca dan meneruskan lagi siri kajian kita dan bacaan kita bagi kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa bagi Qadhi Iyad Al-Maliki, yang mana kita berhenti pada muka yang ke 199 cetakan Dubai ni, pada faslun fi hadithi Hind bin Abi Halah, pada hadis Hind ibni Abi Halah. Bismillahirrahmanirrahim. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين.
Qala faslun fi hadits Hind bin Abi Halata wa Ali bin Abi Talib fi syama'ilihi sallallahu alaihi wasallam. Ini fasal pada menceritakan hadis Hindun bin Abi Halah dan juga Sayyidina Ali pada menceritakan syama'il Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifat-sifat kesempurnaan diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Hindun bin Abi Halah ini ialah kiranya anak tiri Rasulullah lah, anak kepada Siti Khadijah daripada suaminya yang dahulu. Jadi kerana dia duduk bersama Nabi daripada kecil, begitulah juga Sayyidina Ali yang duduk dengan Nabi ni ketika baginda masih kecil lagi. Sayyidina Ali ni masih kecil lagi. Maka beliau ni rapat sangat dan meneliti setiap kehidupan dan memerhatikan tubuh badan Nabi, memerhatikan perwatakan Nabi, penciptaan, kelakuan dan juga apakah ciri-ciri Rasulullah SAW. Jadi mereka inilah yang ulama kebanyakannya mengambil, dan mereka inilah yang hadis-hadis syama'il menceritakan secara jelas daripada riwayat mereka berdua ni. Okay? Sebab itu musannif membawakan pada bab ini hadis daripada Hindin bin Abi Halah dan juga Ali bin Abi Talib. Qala al-muallif rahimahullah, qad atainaka akramakallah min dzikril akhlaqil hamidah. Telah kami datangkan kepada kamu, semoga Allah memuliakan kamu, daripada sifat-sifat, daripada menyebut akhlak-akhlak yang baik, wal fadailil majidah, dan juga fadilat kemuliaan yang baik, yang bagus, wa khisalil kamalil adidah, dan ciri-ciri kesempurnaan yang cukup banyak. Wa arainaka sihhataha lahu sallallahu alaihi wasallam, dan kami perlihatkan kesahihan apa yang sandaran hadis itu bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa jalabna minal athari, dan kami juga datangkan daripada athar-athar ma fihi maqna'un, yang padanya ni mencukupkan. Wal amru awsa', bahkan perkara ini sebenarnya lebih luas. Penceritaan tentang apa yang kami buat itu sebenarnya lebih panjang dan lebih luas. Wa majalu hadzal bab fi haqqi sallallahu alaihi wasallam mumtad, dan segmen ataupun ruang dalam perbicaraan bab ini pada hak diri Nabi itu masih panjang, masih terbentang, masih panjang lagi. Tanqati'u duna nafadihil adilla, yang mana tidak mampulah untuk menghabiskannya oleh dalil-dalil. Wa bahri ilmi khasaisihi zakhirun, wa bahru ilmi khasaisihi zakhirun, dan lautan ilmu berkaitan dengan khasais, ciri-ciri keistimewaan dan khususiyah Nabi ini, lautan yang cukup dalam, yang dalam dan luas. La tukadiruhul ad-dila'u, yang tidak dapat menguruhkannya oleh timba-timba air. Jadi ini kita kata kiasan, umpama telaga. Kalau air dalam telaga tu banyak, orang timbalah air banyak mana pun, air takkan jadi keruh. Tapi kalau air tu sikit, kalau air tu ditimba dikeluarkan, akan jadi keruh air tu. Tapi kalau air tu terlampau banyak, timbalah berapa timba pun daripada telaga tersebut, maka telaga itu tidak akan jadi keruh. Begitulah maknanya luasnya perbicaraan dan apa yang disusun berkaitan dengan ilmu khasais dan syama'il Nabi ini banyak, begitu banyak, sehingga tidak dapat dikeruhkan oleh cebokkan timba-timba. Walakinna ataina fihi bil ma'ruf, tetapi kami datangkan padanya apa yang baik, apa yang cukupkan, mimma aktharahu fis sahih, yang mana kebanyakan daripada kitab-kitab hadis-hadis yang sahih, wal masyhur, dan yang masyhur, minal musannafat, daripada karangan-karangan hadis. Wa qtasarna fi dhalika bi kullin min kull, dan kami menghadkan, menyebut sekadar yang sedikit daripada yang banyak. Wa ghaidhin min faid, dan sebahagian daripada lautan yang luas, daripada kurniaan ataupun daripada keluasan. Ambil sedikit daripada banyak. Kami sebut sebahagian saja. Wa ra'ayna, dan kami berpandangan di sini, an nakhtima hadhil fusula bi hadithil Hasan an ibni Abi Halah, dan kami berpandangan pada pasal ini untuk menutupnya dengan hadis Hasan daripada Ibnu Abi Halah.
Li jam'ihi, kenapa? Li jam'ihi min syama'ilihi, kerana hadis itu menghimpunkan bagi syama'il, ke sifat kesempurnaan Nabi, wa awsafihi kathiran, dan sifat-sifat Nabi ni banyak. Dalam hadis tu dia istimewanya dia sebut secara panjang lebar tentang sifat-sifat Nabi ni. Banyak disebut ciri-ciri Nabi ni. Walaupun tidak kesemuanya, tapi hadis itu antara yang paling menghimpunkan dan paling banyak menyebut sifat Nabi. Wa idmajihi jumlatan kafiyatan min siyarihi, dan dia meletakkan, memasukkan dalam hadis itu sejumlah yang mencukupi daripada sirah Nabi dan kelebihan Nabi. Wa nasiluhu bitambihin latif, dan kami datangkan dengan tambih, ada peringatan yang baik, peringatan yang latif, ala gharibihi, di atas lafaz-lafaz yang gharib, yang pelik-pelik, wa mushkilihi, dan kalimah-kalimah yang memberi iskal pada maknanya, yang mana kami akan sebut nantilah. Setelah pada hadis ini kami akan datangkan makna-makna yang lafaz dalam hadis tersebut yang pelik, yang mungkin kita jarang dengar. Okay? Jadi musannif akan bawakan hadis daripada hadis Ibn Abi Halah ni, Hindun ibni Abi Halah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi ilahi qala haddatsana al-qadhi Abu al-Ali al-Husain bin Muhammad al-Hafiz rahimahullah bi qiraati alai sanata 58 wa 500. Qala haddatsana al-Imam Abu al-Qasim Abdullah ibn Tahir at-Tamimi qara'tu alaihi akhbarakum al-faqih al-adib Abu Bakr Muhammad bin Abdullah bin al-Hasan an-Naisaburi wa Syekh al-faqih Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin al-Hasan al-Muhammadi wal qadhi Abu Ali al-Hasan bin Ali bin Ja'far al-Wakhshi qalu haddatsana Abu al-Qasim Ali bin Ahmad bin Muhammad bin al-Hasan al-Khuzai qala akhbarana Abu Sa'id al-Haytham Ibn Kulayb Asyashi qala akhbarana Abu Isa Muhammad bin Sawrah Al-Hafiz qala hadathana Sufyan bin Waqi' hadathana Jumai hadathana Jumai ibn Umair ibn Abdullah ibn al-Ajli imla'an min kitabi qala hadathani rajulun min Bani Tamim min walad ibn Abi Halah zawji Khadijah ummil mu'minin radhiyallahu ta'ala anha. Jadi Abi Halah ni isteri, suamilah zauj. Zauj ni pasangan. Zauj iaitu suami kepada Khadijah ummul mukminin radhiyallahu taala anha. Yukna Aba Abdullah, dipanggil dengan kunyah Aba Abdullah. Ani benin li Abi Halah, anak kepada Abi Halah. Anil Hasan bin Ali ibni Abi Talib radhiyallahu taala anhuma. Qala sa'altu khali Hind bin Abi Halah. Dia kata Hasan ni bertanya kepada khal dia. Khal ni makna pak saudara belah mak. Pak saudara belah mak. Khali siapa? Hind bin Abi Halah. Hindun bin Abi Halah. Khal ni. Jadi makna pak saudara dia lah. Hindun ni nama ni boleh nama lelaki dan boleh nama perempuan. Tapi pada tempat kita kebanyakan nama perempuan lah, tapi nama itu boleh diberi pada lelaki dan digunakan pada lelaki boleh, pada perempuan boleh. Jadi di sini lelaki lah sebab Hindun ibnu Hind bin Abi Halah. Hindun bin Abi Halah. Jadi dia tanya kepada anak tiri Nabi ni. Qala al-Qadhi Abu Ali rahimahullahu ta'ala wa qara'tu ala Syekh Abi Tahir Ahmad bin Husain bin Ahmad bin Khuzadad Al-Karji Al-Bakilani qala wa ajaza lana shaykhu qala wa ajaza lana shaykhul ajal Abu al-Fadl Ahmad bin al-Hasan al-Khairun qala akhbarana Abu Ali Al-Hasan bin Ahmad bin Ibrahim bin Hasan ibn Muhammad ibn Syadhan ibn Harb ibn Mihran al-Farisi qira'atan alayh fa aqarra bihi qala akhbarana Abu Muhammad Al-Hasan ibnu Muhammad ibn Yahya ibn Al-Hasan ibn Ja'far ibn Ubaidillah ibn Al-Husain ibn Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Talib al-ma'ruf ibn akhi Tahir al-Alawi al-ma'ruf ibn akhi Tahir al-Alawi qala hadathana Ismail bin Muhammad bin Ishaq
ibni Ja'far ibni Muhammad bin Ali bin Al-Hasan ibni Husain ibni Ali bin Abi Talib. Daripada Ali bin Husain ibni Ali ibni Abi Talib. Lepas itu qala haddathani Ali ibnu Ja'far ibnu Muhammad. Ali ibnu Ja'far Ali ibnu Ja'far ibni Muhammad ibni Ali ibn Al-Husain an akhihi Musa ibni Ja'far an Ja'far ibn Muhammad an abihi Muhammad bin Ali an Ali ibn Al-Husain qala Al-Hasan ibn Ali. Ini semua kebanyakan ni Ahlul Bait ni. Sebab itu disebut dalam Nasimur Riyad isnadun syarif. Isnad bagi hadis ni isnad yang mulia kerana ruahnya, rawi-rawinya kulluhum min Ahlul Bait. Semuanya daripada Ahlul Bait Rasulullah SAW. Okay. Ja'far bin Muhammad an abihi Muhammad bin Ali an Ali bin Al-Husain Ali Zainal Abidin qala Al-Hasan ibnu Ali wal lafzu li hadha sanadi wal lafzu li hadha sanad. Lafaz itu ialah lafaz hadis ini ialah berdasarkan daripada sanad inilah. Kan dia kata daripada dua hadis tadi kan, Hindun bin Abi Halah dan juga Ali bin Abi Talib ni. Kata dia sa'altu khali Hind bin Abi Halah. Aku bertanya bapa saudaraku Hindun ibni Abi Halah. Hind bin Abi Halah. Hind bin Abi Halah. An hilyati Rasulillah SAW. Tentang hilyah, pakaian Nabi SAW. Wa kana wassafan. Dan Hindun bin Abi Halah ni seorang wassaf yang ahli yang mensifatkan. Maknanya orang pakar dalam cerita sifat Nabi ni. Wa ana arju an yasifa li minha syai'ah. Dan aku berharap bahawa beliau mensifatkan kepada aku sebahagian daripada sifat-sifat Nabi ata'allaku bihi, supaya aku dapat terikat dengannya. Aku supaya dapat berpegang dan terikat-ikat. Terikat dengan maksud apa? Aku dapat ambil dan aku dapat pedominya, aku dapat jadikan sebagai pedoman dan juga aku dapat ikatkan hatiku dengannya. Gitu. Jadi dia nak dengar sendiri dengan orang yang tengok Nabi sejak kecil ni, sejak dia kecil lah, sejak Hindun ni kecil ataupun sejak Hindun dia ada dengan Nabi SAW lah. Maka dia daripada itu tengok Nabi, nak tengok lah supaya dia tu akan teringat-ingat kepada Rasulullah bila sebut sifat tersebut. Apa katanya? Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fakhman mufakhama. Nabi sallallahu alaihi wasallam ini fakhman mufakhama, iaitu orang yang haibah. Ada haibah. Fakhman ni besar, agung, haibah. Jadi kebanyakan hadis ni kalau dalam Syama'il lah, tapi Imam Qadhi Iyad di sini bawakan juga. Kalau secara detailnya boleh kita tengok dalam kitab Syama'il Imam Tirmizi dan seumpamanya. Ya tala'la'u wajhuhu tala'lu al-qamari lailatal badri. Bercahaya muka baginda seakan bercahayanya bulan pada malam purnama. Atwala minal marbu', lebih tinggi daripada orang yang sedang. Wa aqsara minal musyadzab, lebih rendah daripada orang tinggi lonjong. Makna dia tinggi sangat? Tidak. Rendah ke? Tidak. Tapi dia hala ke tinggi? Gitu. Azimal hamah. Nabi ni kepala besar dengan apa? Dengan maksud tubuh badannya itu kita kata tubuh badan yang seimbang. Ada orang jenis kepala kecil, nampak tak? Besar ni bukan makna besar yang tu, besar dengan makna seimbang dengan badan. Sebab orang Arab bila sebut azim al-hamah ni, al-hamah ya al-ra'su, menunjukkan orang ini orang yang bijak. Sifat al-madah, sifat pujian. Sebab biasanya orang kepala kecil tak, badan tiba-tiba kepala kecil, tak sesuai dengan tubuh. Tapi Rasulullah SAW azim al-hamah, rajil al-sya'ri, rambutnya ikan mayan. In tafarraqat aqiqatuhu faraqa, jika dibelahkan rambutnya maka akan terbelah. Dia boleh belah rambut dia. Dan pernah Nabi SAW membelah rambut dia.
Sikat lah, belah tu makna sikat rambut. Sikat dua bahagian. Wa illa fala yujawizu sya'ruhu syahmata udhunai. Kalau tidak, rambutnya itu tidak melebihi daripada cuping telinganya, idza huwa waffarahu, apabila dia buat rambutnya secara waffar. Jadi wafrah ni keadaan rambut Nabi. Dalam Syama'il menyebutkan Nabi ada keadaan rambut Nabi itu wafrah. Wafrah tu rambut dia tidak melepasi cuping telinga. Kalau lepas cuping telinga sikit panggil lummah. Kalau sampai ke kita panggil bahu ni panggil jummah. Wafrah, lummah, jummah. Ulama simpulkan dengan dibuat akronimnya walaj. Walaj. Waw, lam, jim. Wafrah, lummah dengan jummah. Apabila Nabi rambutnya wafrah, maka dia tidak melepasi cuping telinganya. Idza wa huwa waffarahu azhara laun, berseri kulit warnanya, wasi'al jabin, luas dahinya, arajal hawajib, keningnya itu seumpama keningnya itu kening yang kita kata apa, umpama kaus, umpama busur. Busur maknanya bukan straight. Keningnya itu kita nak kata apa ni, mukawwasul hajibain, keningnya itu berbentuk umpama busur panah. Busur panah makna bukan kening straight gitulah. Straight itulah kening dia cantik. Cantik keningnya, gitulah kita boleh sifatkan. Sawabigha min ghairi qarnin, yang mana keningnya itu indah, cantik tanpa bertakuk di tengah ni. Ada orang kan kening dia tebal sampai bertakuk di tengah ni, tidak bertakuk di tengah. Bainahuma irkun yudirruhul ghadab, di antara keningnya itu ada urat yang mana akan menjadi akan nampak merah apabila dia marah. Yudirruhul ghadab, bila marah nampak urat di tengah keningnya itu kerana marah lah. Aqna irnin, Nabi SAW aqna irnin. Apa maksud dia? Bahawa hidung Nabi SAW ni, hidung Nabi SAW ni hidungnya mancung. Mancung bak seludang. Hidung Nabi ni mancung dia. Ni irnin. Lahu nurun ya'lu, dia ada baginya cahaya yang meningginya. Yahsibuhu man lam yata'ammalhu asham, maka menyangka orang yang tidak memerhatikan elok-elok bahawa seakan hidung Nabi itu dari kerana mancungnya seakan hidungnya jatuh. Kan ada orang jenis hidung jatuh kan. Dia tinggi tapi jatuh belakang. Tapi Nabi tidak. Dia tidak jatuh begitu. Itu kata orang sangka macam jatuh sebab mancungnya, tapi tidak. Hidung Rasulullah SAW cantik, mancung dan cantik. Kathal lihyah, tebal lihyahnya, janggutnya tebal. Ad'aj, mata hitamnya dan putih mata putihnya. Sahlal khaddain, dia punya pipinya itu rata. Bukan jenis pipi naik begitu. Menunjukkan orang yang badan besar tak. Nabi pipinya itu rata. Dhali'al fam, luas mulutnya. Ashnaba, putih giginya. Mufallajal asnan, giginya itu cantik susunannya. Daqiqal masrubah, halus, bulu dadanya halus di tengah. Wa ka'anna unuqahu jidun dumyah, seakan tengkok Nabi itu cantik. Di jidun dumyah makna putih dan cantik. Bukan kotor, bukan tak, putih cantik tengkok Nabi. Fi safa'il fiddah, seumpama bersihnya bersihnya fiddah, perak, putih. Mu'tadilal khalqi, tu bentuk badan Nabi ini mu'tadil, seimbang.
Badinan mutamasikan, orang yang dagingnya itu mutamasik. Kita kata tegak. Sawa al-batni, perutnya itu rata, bukan ke depan. Wasadri, perut dan dadanya. Musyiha as-sadri, lapang dada Nabi SAW. Ba'ida ma bainal mankibaini, luas antara dua bahu Nabi ni. Dakhmal karadis, besar sendi-sendi Nabi ni, menunjukkan gagah dia ni. Wa anwaral mutajarradi, dan tubuh Nabi ni bercahaya. Bila dia tidak tubuhnya itu dilihat bercahaya bila dia tidak berpakaian. Musila ma bainal lubbati wasurati bi sya'rin yajri kal khatti, dan bersambunglah antara lubah tengkuknya sehingga ke perutnya itu, kepada pusatnya itu, dengan rambut-rambut halus lurus seumpama khat, benang. Makna ada bulu yang halus di antara tengkuk sampai ke pusat. Arisadiaini, bersih dua dadanya, bukan jenis dada berbulu, bukan. Masih wadhalik, selain daripada kawasan yang ada di bahagian sedikit bulu-bulu nipis itulah di tengah tu. Wa masih wadhalik asy'ara dhira'ain, tangan Nabi ni berbulu, tangan Nabi ni, wal mankibaini, dan juga mangkib, bahu Nabi. Wa a'ali sadri, dan bahagian atas dadanya. Tawila zandaini, panjang lengan Nabi SAW. Rahbar rahah, luas tapak tangan Nabi. Syansal kaffaini wal qadamaini, kasar tapak tangan dan tapak kaki Nabi. Sa'ilal atrafi, sa'ilal atraf, makna sa'il, panjang jari-jari Nabi. Sabtal qasbi, sabta al-qasabi, apa maksudnya? Ini dia sabtal qasabi, dengan maksud apa? Ulama menyatakan maknanya qasbi ni maksudnya lengan-lengan, betih-betih Nabi SAW. Lengan-lengan dan betih Nabi ni sallallahu alaihi wasallam ni, dia kata di sini azim, besar dia, besar dan juga gagah, tangan dan juga betih Nabi ni panjang dia, khumsana al-akhmasaini, khumsana al-akhmasaini, maknanya akhmasa ni makna tapak kaki, tapak kaki. Tapak kaki Nabi SAW, khumsa ni akhmasa, tapak kaki Nabi itu, tapak kaki Nabi ada lekuknya, ada lekuk pada kakak Nabi SAW. Ada lekuk pada kakak tapak kaki Nabi itu, dia bukan luruh itulah. Masihal qadamain, masihal qadamain dengan makna apa? Rata kakinya itu. Yanbu anhumal ma, keluar daripada keduanya itu air. Keluar daripada keduanya itu air, dengan maksud apa? Air tidak boleh sabat, tidak boleh kekal pada tapak kaki dia itu. Idza zala taqalluan, bila Nabi angkat kaki dia, angkat seakan-akan tercabut. Makna cabut mana? Bersungguhnya bila bergerak pada gerakan dan langkahan Nabi itu. Yakhtu takaffuan, Nabi melangkah dengan langkah yang penuh. Yamshi haunan, berjalan dengan jalan yang haunan, dengan tenang. Dhari al-mishyah, Nabi SAW berjalan dhari'a al-mishyah, berjalan dengan laju, berjalan dengan laju.
Ini bahasa-bahasa inilah yang musannif akan sebut kerana perkataan-perkataan tu perkataan yang sukar, perkataan yang sukar. Dari al-mishyah, laju perjalanannya, idza masya ka'annama yanhattu min sababin. Kalau berjalan tu seakan dia turun daripada tempat tinggi. Wa idza iltafata jami'ah. Bila Nabi berpaling dengan seluruh badan. Khafidhat tarfi, sentiasa menundukkan pandangan. Nazarahu ilal ardi atwalu min nazarihi ila sama. Melihatnya ke bumi, ke tanah itu lebih panjang, lebih lama daripada melihat ke langit. Jullu nazarihil mulahadhah. Kebanyakan pandangan Nabi ni ialah mulahadhah. Hanya dengan pandang dengan ujung mata saja. Ujung mata. Yasuku ashabahu. Nabi menyuruh sahabat-sahabatnya berjalan di depan. Wa yabda'u man laqiyahu bisalam. Dan baginda memulakan berjumpa dengan orang itu dengan memberi salam. Qultu sifli mantiqah. Sebutkan kepada aku, ditanya lagi. Sifli mantiqah. Sebutkan kepada aku bagaimana percakapan Nabi ini. Bagaimana mantiqahi, perkataan dan juga percakapan Nabi. Qala kana Rasulullah SAW mutawasil al-ahzan. Nabi ini sentiasa berpanjangan sedihnya. Daimal fikrah, sentiasa dalam keadaan berfikir. Laisat lahu rahah, tidak ada baginya kerehatan. Wala yatakallamu fi ghairi hajah, dia tidak bercakap pada perkara yang tak ada hajat. Tawilas sukut, panjang diam baginda. Yaftatihul kalama wa yakhtimuhu bi ashdaqihi. Nabi membuka percakapannya dan juga Nabi menutup percakapannya dengan bi ashdaqihi. Ashdaqihi makna dengan sisi mulutnya. Jadi dengan sisi mulutnya, dengan makna dengan kata-kata yang indah. Dengan cara sebutan dan juga kalam yang baik. Ini sifat pujian pada orang Arab. Dia panggil ashdaqihi, makna satu bentuk pujian orang Arab, menunjukkan orang itu orang yang baik perkataannya. Wa yatakallamu bi jawami'il kalim. Nabi bercakap dengan kalimah yang mempunyai sedikit lafaz, maknanya banyak. Faslan, secara faslan, jelas. Faslan ni makna secara satu-satu jelas. La fudula fihi wala taksir, tidak lebih-lebih, tidak cakap lebih, wala taksir, tidak sampai kurang sehingga tidak difahami. Damithan, dan percakapan Nabi ini damithan. Apa maksud layinul khalq? Layinul khalq, cakap yang akhlak yang baik dan mudah. Laisa bijafi, bukan orang jenis keras. Wala muhin, bukan orang yang jenis suka menghina. Yu'azzimu ni'mata wa indaqat, Nabi membesarkan nikmat yang dapat walaupun nikmat itu kecil. La yazumu syai'an, baginda tidak menghina sesuatu yang didapat daripada makanan dan nikmat. Walam yakun yazumu zawaqan, dan tidaklah Nabi SAW tidak pernah kali pun Nabi hina dan kutuk makanan yang dapat tu, yang Nabi makan. Wala yamdahuhu, dan tidak Nabi puji lebih-lebih. Sedaklah ni lah gitulah. Tak. Wala yuqamu li ghadabihi idza tu'rida lil haqqi bi syai'in, dan tidak mampu orang menahan kemarahan Nabi jika didatangkan sesuatu perkara yang menyalahi kebenaran, hatta yantasira lahu, sehinggalah dimenangkan kepada Nabi. Kalau perkara berkaitan dengan kebenaran dan hak Allah SWT, Nabi apabila seorang melanggar berkaitan dengan hak Allah, Nabi begitu marah. Tapi wala yaghdabu li nafsih, Nabi tidak marah kerana sebab dirinya. Adapun kerana sebab Allah Ta'ala dan agama, itu Nabi marah. Wala yantasiru laha, dan Nabi tidak akan memenangkan perkara yang berkaitan dengan tujuan diri dia. Wa idza asyara bi kafihi kulliha, bila Nabi isyaratkan, Nabi isyarat dengan keseluruhan tangannya. Wa idza ta'ajjaba qalabaha
apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'ajjaba, dia rasa takjub. Qalabaha, Nabi membalikkan tangan ke arah qalabaha makna membalikkan tangan ke langit. Wa idza tahaddatha ittasala biha. Apabila Nabi bercakap, Nabi akan bercakap dengan apanya? Ittasala, bersambung dengannya, makna Nabi cakap juga dengan tangan dia. Bersambung biha ai makrunan bikafihi. Okey. Jadi kemudian dia kata fadaraba bi ibhamihi al-yamin rahatahu al-yusra. Nabi meletakkan ibu jari tangan kanannya dengan ke atas tapak tangan kirinya. Gitu. Fadaraba. Ini apa ni? Ni dia buat. Jadi makna bersungguhnya Nabi letak ibu jari tapak tangan kanannya ke atas rahah, tapak tangan kiri. Wa idza ghadaba a'rada. Apabila Nabi marah, Nabi akan berpaling. Tidak akan teruskan marahnya. Wa asyaha. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menahan marahannya. Wa idza faraha ghadda tarfahu. Bila Nabi gembira, Nabi akan tundukkan pandangan. Jullu dhahikihi at-tabassumu. Kebanyakan ketawa Nabi itu ialah sekadar senyum. Wa yaftaru an mithli habbil ghamam. Wa yaftaru maknanya nyata. Yaftaru di sini dengan maksud dia suka Nabi SAW itu sehingga yaftaru, nampak gigi dia. An mithli habbil ghamam, seumpama daripada ketulan-ketulan ais yang turun daripada awan. Nampak putih dan juga bercahayanya Rasulullah ketika bersenyum, ketika senyum. Qala al-Hasan fakatamtuha al-Husain bin Ali zamanan. Aku merahsiakan perkara ini kepada Husain. Adik-beradik ni, Hasan Husain ni. Seketika. Thumma haddathtuhu, aku tak cerita, aku berjumpa dengan pak saudara aku, minta dia ceritakan sifat Rasul, dia pergi seorang. Dan dia lama tak cerita ke Husain, bahawa dia tanya. Kemudian lepas pada itu baru dia kata haddathtuhu fawajadtuhu qad sabaqani ilai. Bila aku cerita ke Husain, rupanya Husain pergi tanya juga. Dia telah mendahului aku. Fasa'ala abahu an madkhali, maka dia tanya tentang kepada ayahnya tentang madkhali Rasulillah wa makhraj, bagaimana Nabi masuk, bagaimana Nabi keluar, wa majlisihi, bagaimana Nabi duduk, wa syakli, bagaimana rupa Nabi. Falam yada' minhu syai'a, dan dia tidak tinggal satu pun daripada pertanyaan-pertanyaan itu. Ditanya belaka. Wa qala al-Husain sa'altu abi an dukhuli Rasulillah. Ini Husain pula. Dan Husain tanya kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib, bagaimana masuk Rasulullah SAW. Bagaimana cara Rasulullah SAW masuk. Okay. Jadi dia kata kana dukhuluhu, Nabi SAW masuk rumahnya li nafsihi, masuk diri, ma'dhunan lahu fi dhalik, diizinkan kepadanya, baginya pada demikian itu. Fakana idza awa ila manzilihi jazza'a dukhulahu thalathata ajza. Bila dia pulang ke rumahnya, awa ila manzili, pulang ke rumah, Nabi membahagikan masuknya waktu dia dalam rumah itu 3 juzuk. Juz'an lillahi ta'ala, 1 juzuk khus untuk Allah Ta'ala beribadat. Wa juz'an li ahlihi, 1 juzuk untuk kepada urusan ahli keluarganya. Wa juz'an li nafsi, 1 juzuk untuk dirinya. Thumma jazza'a juz'ahu bainahu wa bainan nas. Kemudian bahagian 1 juzuk, 1/3 masa tu untuk diri dia tu dia bagi pula antara dia dengan manusia. Mana masa itulah orang nak jumpa, nak mengadu masalah, nak minta Rasulullah. Fayaruddu dhalika ala ammati bil khas. Maka dia
kadang-kadang memulangkan di atas orang awam dengan orang khas. Kadang-kadang Nabi ni ada urusan awam, dia minta tolong orang khusus untuk selesaikan. Wala yadakhiru anhum syai'a. Nabi tak pernah simpan sesuatu pun daripada mereka. Fakan min siratihi fi juz'il ummati fi juz'il ummati itharu ahli al-fadli. Fakana min siratihi. Dan adalah daripada sirah perjalanan Nabi, akhlak Nabi fi juz'il ummati, pada bahagian yang berkaitan dengan umat ini, itharu ahli al-fadli bi idnih, ialah melebihkan orang-orang yang mulia dengan izinnya, wa qasmihi, dan pada pembahagiannya, pada izinnya dan pada pembahagiannya. Maka Rasulullah SAW kalau berjumpa dengan orang-orang yang mulia berjumpa dengan baginda Nabi SAW, ada izin yang Nabi beri khusus kepada mereka ini, bi'idhnihi wa qasmihi, dan pembahagiannya. Jadi di sini Nabi SAW memuliakan orang yang mulia di kalangan kaum dia, ala qadri fadlihim min fid din, mengikut kadar kemuliaan mereka dalam agama. Minhum dzul hajah, di kalangan mereka ada yang mempunyai hajat. Wa minhum dzul hajatain, ada dua hajat. Wa minhum dzul hawaij, ada di kalangan mereka banyak hajat. Fayatashagghalu bihim, maka Nabi ni jadi sibuk dengan sebab menguruskan mereka. Wa yashghaluhum bima aslahahum wal ummah, dan Nabi menyibukkan umat mereka ini mereka ini, dan Nabi mengelokkan mereka serta umat. Nabi beri kepada umat ini dengan perkara yang elok kepada mereka. Wa yashghuluhum bima aslahahum wal ummata, Nabi menyibukkan mereka dengan perkara yang elok untuk mereka dan kepada umat. Min mas'alatihi anhu, daripada permintaan baginda daripada mereka. Min mas'alatihi anhum. Jadi Rasulullah SAW cuba untuk memberi kepada orang yang meminta tu yang apa yang baik bagi mereka. Wa ikhbarihim billadhi yanbaghi lahum, dan Nabi beritahu kepada mereka apa yang patut mereka buat. Wa yaqulu liyuballigh asy-syahidu minkumul ghaiba, hendaklah orang yang hadir ini menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Wa ablighuni hajata man lam yastati'u iblaghi hajatah, dan sampaikan kepada aku hajat orang yang tak mampu sampaikan hajatnya. Mereka-mereka yang duduk jauh ataupun tak mampu datang jumpa aku, ada hajat, kamu minta tolong sampai kepada aku hajat mereka. Fa innahu man ablagha sultanan hajata man la yastati'u iblaghaha, siapa yang menyampaikan kepada sultan, kepada seorang pemerintah, hajat orang yang tak mampu menyampaikannya, tabatallahu qadamaihi yaumal qiyamah, Allah Ta'ala akan teguhkan, tetapkan kakinya pada hari kiamat. Ini kelebihan, makna tolong menolong dengan cara menyampaikan hajat, beritahu kepada pihak yang berkenaan tentang keperluan orang lain, itu ialah satu bentuk kebaikan. Kita maklumkan dalam kampung ni ada orang susah ni, PKP ni, ada bendera putih kat kampung sana tu, ada orang yang hajat ni, kita sampaikan walaupun kita tak mampu, itu dapat kelebihan. La yuzkaru indahu illa dhalik, tidak disebut di sisi baginda kecuali demikian itu. Wala yakbalu min ahadin ghairah, dan tidak diterima daripada seorang pun selain itu. Wa qala fi hadis Sufyan bin Waqi' yadkhuluna ruwada, dalam hadis Sufyan bin Waqi' disebut bahawa masuk mereka kepada Nabi ruwadan, masuk dalam keadaan mereka meminta, ada tujuan dan matlamat dan untuk mencari ilmu. Wala yatafarraqu illa an dhawaq, dan mereka tidak akan bersurai kecuali an dhawaq, mendapat apa yang mereka hendak itu, daripada ilmu, daripada apa yang nak tu dapat. Wa yakhrujuna adillatan, mereka keluar dalam keadaan mendapat petunjuk, hudatan, mereka dah dapat apa jawapan yang mereka nak. Yakni
fuqaha, iaitu jadi faqih, jadi tahu dan jadi Allah Ta'ala beri kefahaman kepada mereka. Ini orang yang datang berjumpa Nabi SAW, minta ilmu dan seumpamanya, minta panduan. Qultu fa akhbirni an makhrajihi kaifa kana yasna'u fi. Ceritakan aku tentang keluar Nabi itu, bagaimana Nabi buat. Qala kana Rasulullah SAW yakhzunu lisanahu illa fima ya'nih. Nabinya menyimpan lidah Nabi itu kecuali perkara yang bermanfaat kepada baginda. Wa yu'allifuhum. Nabi SAW ni menjinakkan hati orang ramai. Wala yufariquhum. Nabi tidak menyebabkan orang berpecah belah. Yukrimu karima kulli qaum. Nabi memuliakan orang yang mulia di kalangan kaum itu. Wa yuwallihi alaihim. Dan Nabi melantik mereka menjadi wali, pemerintah dan juga pentadbir atas kaum itu. Wa yuhadzirun nas. Nabi memberi peringatan pada manusia. Wa yahtarisu minhum. Nabi berjaga-jaga daripada mereka. Min ghari an yatuwiya an ahadin bishrahu wa khulquh. Tanpa Nabi simpan daripada seorang pun keceriaan muka Nabi dan akhlak Nabi. Wa yatafaqqadu ashabahu. Nabi mencari-cari sahabatnya kalau tidak hadir. Kenapa tak hadir? Sakit ke? Apa yang berlaku? Wa yas'alun nasa amma fin nas. Dia bertanya manusia apa yang berlaku, apa keadaan, macam mana masyarakat sekarang, macam mana rakyat sekarang. Wa yuhassinul hasan wa yusawibu. Nabi mengelokkan benda yang elok, Nabi elokkan lagi dan membetulkannya. Wa yuqabbihul qabiha wa yuhawwinuhu. Nabi yuqabbihul qabih. Nabi memburukkan benda yang buruk tu, Nabi akan burukkan sehingga orang nampak buruk. Wa yuhawwinuhu. Nabi hina dia. Mu'tadilal amri ghairi mukhtalif. Nabi SAW adil dalam urusan dan arahannya, tidak berbeza-beza. Nampak tak? Tidak melampau-lampau dia. Wala la yaghfalu makhafata an yaghfalu aw yamallu. Nabi la yaghfulu. Nabi tidak melalai. Makhafata an yaghfalu aw yamallu. Jadi Nabi tidaklah bercakap sepanjang-panjangnya kerana bimbang bahawa orang jadi tak ingat, lalai, ataupun orang jadi bosan. Likulli halin indahu atad. Setiap keadaan di sisi Nabi SAW itu atadun. Sebagai bekalan dan juga persiapan untuk akhirat itu. Wala yuqassiru anil haq. Nabi tidak pernah cuai pada menunaikan perkara yang hak. Wala yujawizuhu ila ghairih. Nabi tidak melampaunya kepada lainnya. Alladhi yalunahu minan nas khiyaruhum. Yang dekat dengan Rasulullah ialah orang yang baik di kalangan mereka. Wa afdaluhum indahu a'ammuhum nasihatan. Dan yang paling afdal di sisi Nabi ialah orang yang paling banyak memberi nasihat. Wa a'zamuhum indahu manzilatan ahsanuhum muwasatan wa muwazaratan. Dan orang yang paling besar di sisi Nabi kedudukannya ialah orang yang paling elok muwasatan, iaitu berbakti kepada orang, memberi pertolongan, wa muwazaratan, memberi pertolongan. Itu orang yang paling dapat kedudukan. Fasa'altuhu an majlisihi amma kana yasna'. Tanyalah Sayyidina Ali, bapakku, tentang bagaimana duduk Nabi ni, bagaimana caranya. Qala kana Rasulullah SAW la yajisu wa la yakumu illa ala dhik. Nabi tidak duduk dan tidak bangun kecuali dalam keadaan zikir. Wa la yutinu amakin. Nabi SAW la yutinu amakin. Dia tidak meletakkan tempat khas untuk dia. Tak cuk tempat panggil. Tak. Wa yahna an itanihi. Wa yahna an itanihi. Nabi yanha, salah saya sebut. Salah. Wa yanha an itanihi. Wa yanha. Nabi larang daripada mengkhususkan tempat khusus untuk diri kita tu. Wa yanha an itanihi. Nabi larang mengkhususkan tempat khusus. Wa idza intaha ila qaumin jalas. Apabila sampai dalam satu majlis kaum, dia akan duduklah di situ, tempat yang kosong.
haitsu yantahi bihil majlis, sekira-kira sampai padanya tempat duduk itu. Wa ya'muru bidzalik, dan Nabi suruh buat demikian. Wa yu'ti kulla julasaihi nasibahu, dan Nabi memberi setiap daripada orang yang datang duduk dengan Nabi itu bahagiannya, hatta la yahsaba jalisuhu anna ahadan akramu alaihi minhu, sehingga tidak menyangka orang yang duduk dengan Nabi itu bahawa ada orang lain lebih mulia padanya. Maknanya Rasulullah memuliakan dan memberi apa yang orang minta, apa yang keperluan orang itu bila duduk dengan dia, sehingga orang tu rasa aku ni yang paling beruntung, aku ni dapat lebih pada orang lain. Padahal Nabi beri sama. Nabi beri belaka dengan kadar yang mana yang sesuai dengan mereka, dan cara layanan Nabi itu seakan orang tu rasa diistimewa. Man jalasahu aw qawamahu li hajatin sabarahu hatta yakuna huwal munsarifu anhu. Siapa yang duduk dengan Nabi, kemudian siapa yang berdiri dengan Nabi, bercerita dalam keadaan berdiri, li hajatin, untuk mendapatkan hajat, Nabi bersabar. Nabi tidak akan berganjak dulu, sehingga orang itulah yang berganjak dan keluar dulu. Man sa'alahu hajatan lam yaruddahu illa biha. Siapa yang minta satu hajat, Nabi dia tidak akan pulang kecuali dengan hajat dia. Au bimaisurin minal qaul, ataupun perkataan yang indah, perkataan yang baik. Qad sami'an nasa bastuhu wa khuluquhu, sungguhnya telah wasi'an nasa, telah meluasi, meliputi manusia itu sifat lapang Nabi dan akhlak Nabi. Fasara lahum aban, jadilah baginda Nabi itu kepada mereka seakan ayah. Wasaru indahu fil haqqi sawaan, mereka tu pada hak tu dapat sama. Mutaqaribina wa mutafadilina fihi bittaqwa, yang jadi dekat dan lebih itu ialah dengan takwa. Wa fi riwayatil ukhra saru indahu fil haqqi sawa, jadilah mereka pada hak itu sama. Majlisuhu majlisu hilm, majlis Nabi ni majlis yang hilm, majlis yang hikmat, majlis yang santun. Wa hayain, dan dalam keadaan ada sifat malu. Wa sabrin, kesabaran, dan amanah. Wala turfa'u fil aswat, tidak diangkat suara dalam majlis Nabi, orang tak bertepik, tak menolong. Wala tu'banu fihil hurum, tidak dinyatakan padanya perkara haram. Wala tuntha falatatuhu, dan tidak disebutkan perkara-perkara yang tidak dibenarkan. Wa hadhil kalimah min ghari ar-riwayataini, dan kalimah ini, hadis ini, riwayat-riwayat ini bukan daripada dua riwayat itu saja. Ya ta'atafuna fihi bittaqwa, Nabi SAW ini bersifat lembut dengan takwa. Wa mutawadhi'ina, mereka ni yata'atafuna, Rasulullah SAW muta'atafuna, yata'atafuna, makna orang yang duduk dalam majlis Nabi inilah, orang yang duduk dalam majlis Nabi ni yata'atafu, sifatnya mereka berkasih sayang antara satu sama lain dengan sebab ketakwaan. Mutawadhi'ina, mereka itu tawaduk di antara satu dengan yang lain. Yuwaqqiruna fihil kabir, mereka memuliakan orang yang usianya lanjut, orang yang dewasa, orang yang tua. Wa yarhamuna as-saghir, orang yang tua pula merahmati budak-budak kecil. Wa yarfiduna dzal hajah, dan mereka pula wa yurfiduna mereka menolong orang yang mempunyai hajat. Wa yarhamuna al-gharib, dan mereka merahmati dan juga belah kasihan kepada orang asing. Fasa'altuhu an siratihi sallallahu alaihi wasallam fi julasaihi, maka aku tanya tentang sirah, perbuatan Nabi ni, bagaimana perangai Nabi dan perjalanan Nabi, akhlak Nabi bersama orang-orang yang dia duduk julasaihi. Faqala kana Rasulullah SAW da'imal bishri, Nabi ni sentiasa gembira, ceria wajahnya. Sahlul khuluq, mudah akhlaknya. Layyinul janib, orang yang jenis pemudah, mudah, ramah. Laisa bifadhi, bukan orang kasar. Wala ghalis, bukan orang kasar, jangan orang yang bercakap kasar, bukan. Wala sakhab, bukan jenis cakap banyak. Wala fahash, bukan jenis cakap kotor. Wala ayyab, bukan jenis suka mengaibkan orang. Wala maddah, bukan jenis suka yang memuji-muji orang lebih-lebih. Yataghafalu amma la yastahi, Nabi buat-buat tak tahu perkara yang tidak disukainya. Wala yu'isuhu minhu, Nabi tidak wala yu'yasu, boleh yu'yasu ataupun yu'isu.
Nabi tidak putus asa, tidak putus asa daripada al-yas. Wa qad taraka nafsahu min thalath. Nabi tinggalkan diri daripada 3 perkara. Ar-riya, sifat riya, al-ikthar, membanyakkan perkara-perkara dunia. Ikthar wa ma la ya'nih, membanyakkan perkara-perkara yang tidak manfaat. Wa tarkan nasi, wa ma la ya'nih, dan Nabi tinggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Wa tarakan nasa min thalath, dan Nabi tinggalkan berkaitan manusia ni 3 perkara. Kana la yadhumu ahad, Nabi tinggalkan dia Nabi tidak pernah cela seseorang. Wala yu'ayyiruhu, tidak pernah mengaibkannya. Wala yathubu auratahu, tidak mencari-cari keaiban seseorang. Wala yatakallamu illa fima yarju thawabah, Nabi tidak berkata-kata kecuali perkara yang diharapkan pahalanya. Idza takallama atraka julasa'uhu ka'annama ala ru'usihim tayr. Apabila Nabi bercakap, maka menunduk kepala oleh orang-orang yang dengar itu seakan di atas kepala mereka ada burung. Wa idza sakata takallamu, bila Nabi diam baru mereka cakap. Wala yatanaza'u indahul hadith, tidak berbalah-balah di sisi mereka percakapan, tidak orang nak cakap tak. Man takallama indahu ansatu, siapa bercakap orang lain diam, hatta yafrugha, sehingga orang itu selesai. Hadithuhum hadithu awalihim, percakapan mereka ialah percakapan seakan-akan orang yang mula-mula cakap. Maknanya tidaklah orang kediam tu dapat perhatian kurang, tak, perhatiannya sama seakan mereka, orang yang mula-mula cakap. Yadhaku mimma yadhakuna minhu, Nabi ketawa daripada perkara yang membuatkan orang ramai ketawa. Wa ya'jabu mimma yata'ajjabuna minhu, Nabi rasa pelik apa yang orang rasa pelik juga. Wa yasbiru lil gharibi 'ala al jafwati fil mantiq, Nabi sabar di atas orang yang asing, kekasaran pada cakap, Nabi sabar. Orang Arab Badawi datang bercakap kasar, Nabi sabar. Wa yaqulu idza ra'aitum sahibal hajati yatlubuha fa'arfidu, apabila kamu melihat orang yang mempunyai hajat, menuntut hajat, maka kamu tolong bantulah dia. Wa la yatlubu thana'a illa min mukafi'in, dan Nabi SAW tidak meminta pujian dan balasan kecuali daripada orang yang mukafi', yang memberinya dan memberi mukafaah. Wala yaqta'u ala ahadin hadithan, Nabi tidak pernah memotong percakapan orang lain pun. Hatta yatajawazahu fayaqta'uhu bintihain aw qiyam, sehingga orang itu sendiri memutuskannya dengan cara dia putuskan atau dia habiskan dengan bangun. Waha intaha hadithu Sufyan bin Waqi', di sinilah habisnya hadis Sufyan bin Waqi'. Wa zadal akharu qultu kaifa kana sukutu, ada riwayat lain dia ada tambahan bagaimana diam Nabi. Kana sukutuhu ala arba'in, Nabi diam ni atas 4 keadaan. Ala hilmin, kerana sifat santun Nabi. Hadar, kerana Nabi berjaga-jaga. Wa takdir, Nabi nak memuliakan. Wa tafakkur, Nabi berfikir. Wa amma takdiruhu fa fi taswiyatin nazar, adapun Nabi mentakdir, Nabi menilai dan juga memerhatikan tu, fafi taswiyatin nazar, pada membetulkan pandangan, walistima'i, dan juga mendengar, minan nas, apa yang ada diberitahu oleh orang ramai. Wa amma tafakkuruhu, adapun tafakkur Nabi, berfikir Nabi, fafi ma yabqa wa yafna, pada perkara yang kekal dan pada perkara yang fana, iaitu pada akhirat yang kekal dan pada dunia yang fana. Itu yang Nabi fikirkan. Wa jumi'a lahul hilmu fi sabri, dihimpunkan sifat santun Nabi dalam kesabaran. Fakana la yughdibuhu syai'un yastafizu minhu, tidak dapat memarahkan Nabi perkara yang tidak Nabi suka. Wa jumi'a lahu fil hadari arba'un, dan dihimpunkan pada sifat berjaga-jaga Nabi itu 4 perkara. Akhdhuhu bil hasani liyuqtada bih, Nabi membuat perkara yang baik, al-hasan liyuqtada bihi, supaya dapat orang ikuti Nabi. Wa tarkul qabiha liyuntaha anhu, dan Nabi tinggalkan perkara yang keji supaya orang berhenti buat perkara itu. Wa ijtihadur ra'yi fima aslaha ummatahu, Nabi bersungguh-sungguh memberi pandangan dan pendapatnya pada perkara yang mengelokkan umatnya. Wal qiyamu lahum bima jumi'a lahum min amri dunya wal akhirah, dan Nabi menegakkan, menjalankan urusan perkara yang dapat menghimpunkan bagi mereka urusan dunia dan akhirat. Intahal wasfu bihamdillah, sampailah sudahlah sifat Nabi SAW dengan bihamdillah wa aunihi ta'ala, dengan
pujian bagi Allah Ta'ala dan pertolongan Allah. Jadi bab ni sebenarnya dalam bab Syama'il pun panjang lah kita shortcutkan, kita ringkaskan dalam masa yang pendek ni. Yelah, tak nafilah mungkinlah ada silap di mana-mana bacaan ataupun makna, kerana kita masa kita tidak mengizinkan lah. Kalau ikutnya setiap satu daripada sifat itu perlu kepada penerangan yang panjang lagi lah, penerangan yang panjang lagi dan huraian yang lebih lagi, kerana makna-makna kalimah gharib yang ada itu banyak lah. Ini nak baca gharib ni pun saja ni rasanya mengambil masa yang panjang. Jadi kita akan sambung insya-Allah pada keesokan harinya. Sekadar itu saja untuk kali ini. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. طلع البدر علينا من ثنيات